kelapa ni dia istimewanya sebab dia keras. Dia bukan macam kayu. Even anak-anak pun dia tak akan boleh gigit burung kelapa. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera kepada anda semua penonton Wanita hari ini. Harapnya semua sihat-sihat saja hari ini Selasa 9 November 2021. Apa khabar? Hawa punya Assalamualaikum. Saya suka Hawa. Pasal itu sangat-sangat dekat saya rasa dengan penonton-penonton Wanita hari ini. Macam kita mencengang buka tingkap betul. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa-apa pun terima kasih kepada semua kerana bersama dengan kami jam 12 tengah hari ini. Dan juga seandainya lah kata dalam bulan November ini, mungkin hari ini bagi mereka yang menyambut ulang tahun, hari jadi dan sebagainya, kami tumpang gembira, tumpang syukur dan moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan juga kalau kita lihat keadaan di negara kita dari semasa ke semasa juga dah semakin pulih, mungkin berkat doa kita semua mengharapkan yang terbaik. Betul. Untuk masyarakat kita. Ya, doa pun doa ya, dan dalam masa yang sama usaha masing-masing kan, semua dah dapatkan vaksin, semua jaga SOP dan alhamdulillah sekarang ni boleh sambut hari lahir di kedai makan, boleh sambut di rumah, dalam masa yang sama jaga SOP juga. Betul. Jaga SOP itu yang paling penting kerana disiplinnya kita itu telah membawa kepada satu makna yang sangat-sangat besar kerana kalau kita merujuk kepada statistik COVID terkini setakat 8 November 2021 Hawa, kes baharu dilaporkan adalah 4,543 dan sememangnya kalau kita lihat statistik ini dari semasa ke semasa pergerakan penurunannya agak perlahan tapi saya kira sesuatu yang pasti Hawa. Ya, betul tu. Sebab kalau kita lihat golongan dewasa yang sudah pun lengkap vaksinasi sebanyak 94.9%, dalam golongan remaja pun sudah semakin tinggi peningkatannya. Jadi apa yang kita harapkan semoga walaupun anda berada di tempat kerja ke, tempat pelancongan ke kan, pastikan jaga anak betul-betul, pastikan tak dekat dengan orang lain. Betul. Dan ini secara visualnya saya ringkas kes aktif sembuh dan juga kes tempatan juga serta kes import yang berlaku di negara kita. Tapi suka juga saya nak ingatkan Hawa, sebenarnya ini berlaku sendiri kepada mak ayah saya dan juga ramai sebenarnya mereka di luar sana, mereka tidak memeriksa ataupun memaskini MySejahtera dan mereka terlupa yang bahawa temu janji untuk booster ataupun vaksin penggalak telah pun diberikan kepada mereka. Alamak, terlepas. Betul. Okey, ialah kadang-kadang kita terima mesej kan daripada Majlis Keselamatan Negara ke, daripada KKM, adapun di MySejahtera ada tarikh yang diberi untuk dapatkan suntikan ketiga ataupun suntikan booster. Pastikan hari-hari ingatkan diri anda, ingatkan ibu bapa anda untuk cek telefon mereka, cek MySejahtera mereka supaya tak terlepas. Kalau terlepas pun lapor kepada MySejahtera ya. Okey, Hawa, ini ada sesuatu yang pada hujung minggu tempoh hari ramai orang kongsikan di platform media sosial. Penuh warna-warni, penuh rekaan kreatif iaitu KL Fashion Week. Betul. Ini satu berita yang baik sekali kepada semua pelika fashion kan, sebab sejak tahun lalu kita tak dapat nak beraya kan. Selalunya bila hari raya lah meriahnya kita beli baju kurung daripada pelika-pelika fashion ini, tetapi agak sunyi sedikit disebabkan oleh PKP, tak dapat nak beraya, orang tak beli baju. Tapi bila adanya KL Fashion Week, dapatlah kita tengok kemeriahannya. Betul. Setiap tahun inilah antara peminat-peminat fashion nantikan. Jadi kita saksikan sorotannya. Minggu Fashion Kuala Lumpur KLFW yang tamat pada Ahad lalu kembali meriah apabila ianya ke pentas peragaan setelah tahun lepas diadakan secara maya. Acara fashion yang berlangsung selama 7 hari itu tampil dengan kelainan menggabungkan fashion dan warisan. KLFW kali ini memperlihatkan peragaan pelbagai jenis koleksi daripada 48 jenama pelika fashion tanah air, termasuklah pelika muda yang mula mencipta nama, Cree. This year kita orang punya
design bertemakan new norm kita orang sekarang ni. The market new norm, everything is in between. Semua orang nak escape into something, and then semua orang nak celebrate the freedom yang kita ada sekarang. So I design something relaxing, something yang you boleh pakai in between of things. Rumah and office, rumah and outdoor. That is the idea of our new collection lah. Berbeza dari tahun sebelumnya, busana kali ini menggunakan fabrik yang tidak perlu digosok. Ringkas dan elegan, rekaan kali ini lebih menitik beratkan keselesaan dan santai bergaya yang menyerlahkan nilai estetikanya tersendiri. Dia mengetengahkan sesuatu yang simple tapi boleh pergi ke mana-mana sesuai dengan pelbagai situasi. As usual, Kria akan keluarkan design-design yang sangat elegan, simple and classy. I suka the blue dress and ada satu pink punya full pink. Lepas tu macam ada macam dia punya outerwear yang flowing macam tu. Oh, so cantik. It looks like you baru keluar daripada katil tapi sebenarnya tak. Koleksi ini pastinya dapat memenuhi kehendak gaya dan fashion masa kini bagi golongan wanita untuk tampil lebih bergaya pada bila-bila masa. Okey, bagi saya ini pertunjukan fashion yang cukup unik sekali sebab kita lakukannya dalam norma baru kan. Ada penjarakan sosial di situ, semua pakai pelitup muka. Itu yang kita nak, semakin banyak kelonggaran yang diberikan. Dalam masa yang sama, kita masih beringat-ingat. Itu dia KL Fashion Week. Yang penting berlangsung dengan meriah. Okey, baik. Kita terus saja ke fokus kita, topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kalau kita nak tanyakan kepada semua kan, kalau kecil-kecil saya selalu menerima soalan ni tau. Dia kata kalau di sekolah, apakah pokok seribu guna? Jawapannya adalah apa, Hawa? Pokok kelapa. Betul. Okey. Sebab buah kelapa ni kan dari buah yang muda ke buah yang tua ke, dua-dua ada kegunaannya. Betul. Kan. Kalau yang buah muda ada airnya, isinya pun sedap. Kalau yang tua tu sabutnya tu kita boleh buat bakar ikan. Ini apa yang kami mampu sebutkan saja, tetapi daripada sebiji kelapa ini pelbagai barangan maupun masakan maupun resepi yang boleh kita lakukan. Betul. Farin, kalau kuih-kuih Melayu ni kan banyak yang gunakan daripada kelapa juga. Betul. Santainya kan. Termasuklah daripada tempurung kelapa. Ini adalah satu kisah pasangan yang cukup gigih, cukup kreatif, yang menarik, yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda kerana apa yang dihasilkan oleh mereka telah pun juga dipasarkan di peringkat antarabangsa. Sama-sama kita saksikan. Mengolah barangan terbuang menjadi sesuatu yang cantik bukan satu kerja mudah. Kraf tempurung kelapa merupakan satu hasil kraf yang amat unik, kreatif dan menguntungkan. Sifatnya yang kuat, memiliki tekstur yang menawan dan mudah didapati telah menjadikan ianya sebagai sumber pendapatan bagi pasangan suami isteri Shalili Sajad, 48 tahun dan suaminya Azmi Taha. Saya dan suami telah mengusahakan produk dari tempurung kelapa ni dah agak lama, hampir 20 tahun. Sejak suami accident, bermula daripada kecil-kecilan. Masa tu tak ada mesin lagi, so kita hanya pakai bergaji tangan. Lepas tu kita nak gosok bagi licin tu pun kita pakai kertas pasir, semua guna tangan. Shalili dan suami menggunakan 100% kulit tempurung kelapa dalam menghasilkan pelbagai barangan kraft yang unik dan cantik. Antaranya ialah aksesori perhiasan seperti rantai, loket, anting-anting, butang baju, tali pinggang, pasu, bekas sabun dan juga mangkuk hidangan. Tempurung kelapa ni dia istimewanya sebab dia keras. Dia bukan macam kayu. Even anak-anak pun dia tak akan boleh gigit tempurung kelapa tu. Saya sentiasa seronok menghasilkan produk kraft tempurung kelapa ni sebab saya suka mereka sesuatu. Setiap hari saya akan Google internet, mencari info, melihat contoh-contoh desain yang ada. Selalu saya akan up to date desain-desain ini supaya pelanggan dia suka
dengan desain-desain baru. Setiap rekaan yang dihasilkan mempunyai motif tersendiri dan mendapat permintaan sehingga dipasarkan ke luar negara. Siapa sangka sisa buangan seperti tempurung kelapa ini mampu menjadi hasil pendapatan yang menguntungkan buat mereka sekeluarga. Itu dia Farin, kalau dah namanya minat, namanya rajin, buat apa pun menjadi saja. Tambah-tambah daripada tempurung kelapa, rupanya macam-macam boleh jadi. Benar, kalau kita ada kreativiti yang mungkin orang yang tidak terfikirkan, di mana kalau orang kata setengah benda tu hanyalah sampah, tapi setengah orang yang sangat-sangat hebat dan juga unik serta kreatif mampu menghasilkan sesuatu yang boleh menjana pendapatan. Betul, itu saya sangat setuju. Dan hari ini kita nak berkongsikan segalanya mengenai kelapa, macam-macam yang boleh terhasilnya daripada sebiji kelapa. Bukan sahaja makanan kan, seperti tadi kraft tangan juga. Betul. 1001 guna, 1001 khasiat dan juga 1001 resepi barangkali. Betul. Dan itu yang kita akan bawakan kepada anda hari ini. Dan apa pula pandangan anda? Apa antara resipi masakan menggunakan kelapa ke, dan kelapa ni macam-macam, minyak kelapa pun bagus juga kan, apa kebaikannya? Mungkin itu rahsia katanya, pakai minyak kelapa dara katanya. Rahsia. Okey, kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3, dan mungkin kami juga boleh berkongsikan bersama dengan penonton-penonton Wanita Hari Ini. Anda dah lihat apa yang ada di sana, pastikan anda terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Tahukah anda pokok kelapa ialah pokok yang unik dan digelar sebagai pokok 1000 guna? Hampir seluruh komponen yang terdapat pada pokok kelapa boleh diolah. Antaranya batang kelapa boleh digunakan untuk membuat titi. Daunnya pula boleh dijadikan sebagai atap rumah, manakala sabut kelapa sering digunakan sebagai berus atau bahan api. Selain itu, tahukah anda tempurung kelapa yang diproses akan dijadikan sebagai barangan kraft tangan yang berkualiti tinggi. Di samping itu, isi buah kelapa yang diparut boleh dijadikan santan untuk kegunaan masakan dan minyaknya digunakan sebagai minyak masak. Pokok yang banyak manfaat ini boleh hidup sehingga 100 tahun mengikut ketinggian, manakala pokok kelapa yang rendah pula boleh hidup sehingga 70 tahun selepas ditanam dengan ketinggian tidak melebihi 1 meter. Tahukah anda Malaysia menduduki tempat ke-10 sebagai pengeluar kelapa dunia dengan kapasiti 670,000 biji setahun serta kawasan tanaman kelapa seluas 85,700 hektar. Pokok kelapa ternyata mempunyai 1001 kegunaan selain ianya sering digunakan dalam pelbagai jenis makanan. Itu dia perkongsian ataupun sedikit trivia mengenai buah kelapa ataupun tumbuhan yang dinamakan sebagai kelapa sendiri. Macam-macam kita tengok. Tapi Farin, saya tak boleh nak fokus sekarang ni. Oh ya, betul. Kita ni. Ada jeli kelapa dalam ni, macam ada buah naga, jeli buah naga. Pelbagai yang ada di depan ini yang nampak sedap. Tetapi apa-apa pun, saya pasti ramai yang ternanti-nanti tertunggu-tunggu siapakah tetamu-tetamu kita pada hari ini. Terus saja mereka telah pun bersedia di atas talian. Kita bersama dengan Chef Sabri Hassan, chef selebriti kita yang tak asing lagi. Tengok, kita tengok wajahnya, dengar suaranya, memang kita cukup kenal. Terima kasih Chef sama kita pada hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Fadi, apa khabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga kandy kelapa kat depan kita ni Hawa, daripada siapa ni Hawa? Daripada Puan Hanani Badrudin. Assalamualaikum Puan Hanani. Assalamualaikum. Okey, Puan Hani pun ada bersama kita. Dan yang ini, segala jeli-jeli kelapa yang ada kat depan kita ni, terima kasih kita ucapkan kepada pengasas Nyok Legend, Puan Nurliana Muhammad Azmi. Apa khabar Puan Yana? Ya, Alhamdulillah.
Okey. Buah nyok Utara tak sebut kelapa, sebut nyok. Nyok. Buah nyok. Buah nyok legend. Oh, nyok legend. Okey, baik. Jadi kita akan bersama dengan mereka semua, tapi kita akan mulakan terlebih dahulu bersama dengan Chef Sabri yang akan berkongsi dengan kita menu yang boleh saya kira menarik dan juga unik. Apa yang nak kongsikan hari ini, Chef? Menu dia agak kelainan sikit. Saya buat kerabu umbuk kelapa dengan itik salai. Agak kelainan. Biasanya itik salai. Menu ni ala-ala menu Negeri Sembilan sikit. Agak pedas, agak aroma dan kita akan rasa crunchy dia, kerangupan umbuk kelapa. Itulah dia istimewa dia. Kalau boleh Chef kongsikan umbut kelapa ni bahagian mana kepada penonton yang baru nak tahu ni? Saya lebih suka ambil bahagian dalam. Lepas tu kemudian tu bahagian dalam. Kemudian kita kena potong agak tebal-tebal sikit. Sebab apa? Dia punya main ingredient dia tu umbut kelapa. Jadi kita nak rasa umbut kelapa. Maksud dia dalam resipi kita tu kita kena ada mostly 60% umbut kelapa. Baru terasa. Talk about kelapa juga ni, kelapa ni antara orang kata menu yang sangat berkhasiat, boleh orang kata baik untuk kesihatan. Tapi kalau boleh jangan kita masak terlampau masak. Kalau terlampau masak dia hilang dia punya sumber nutrition value dia. Tapi kan Chef, dalam memilih umbuk kelapa yang sesuai ni macam mana? Pasal kadang-kadang kita tengok ada yang muda, ada yang sederhana, ada yang memang tua. Sedang-sedang mana yang kita nak pilih tu yang terbaik? Dia sebenarnya bergantung kepada kepakaran. Lepas tu masa nak pilih tu juga yang ketuk kelapa tu dia tu yang tahu. Tapi kalau boleh jangan terlampau besar. Kalau terlampau besar dia banyak air tak sedap. Dia kena yang muda sikit. Baru dia rasa crunchy. Kalau kata yang besar sangat dalam dia macam ada sponge. Dia tak rasa bila terbaik dia rasa macam spine. It's not nice. Okey. Kalau nak keranggupan tu ambil muda sikit lah ya. Tapi kalau yang ni dicampurkan dengan itik salai ya Chef. Jadi tadi bila Chef ada sebut jangan masak sangat tu kan. Maksudnya macam mana tu Chef? Dia masak dia lebih not more than 3 minutes. Kalau kata macam katalah sebagai contoh lah kalau kata saya buat masak lemak umbuk kelapa, letak belimbing whatever. Tapi masa kita nak masak tu dekat-dekat nak angkat baru masuk umbuk kelapa. Jangan masuk awal-awal. Tapi menu yang kedua saya tu saya buat compo fried chicken makanan Cina pula. Okey, baik. Yang ini pula ni masakan Cina yang menggunakan umbut kelapa. Memang asal usulnya memang ada resepi begini ataupun chef orang kata mempelbagaikan dia. Kalau tanya chef, the best chef in the world is our mom. The second best chef in the world is our wife. Nak jadi macam Chef Sabri, you must be creative. You must be creative. Alamak. Okey. Alright. Jadi datang dari mana Chef idea untuk nak guna umbut kelapa dalam resepi ni? Dalam masakan Cina ni. Sebenarnya dia resepi yang saya buat ni combination of the chicken. Kita pakai Thai chicken, pearl chicken kita buang dia punya tulang dia. Kemudian kita add some garlic dan kita add some onion. Last sekali kita umbukkan umbuk kelapa dan bahan utama dia tu mesti ada sos tiram dengan kicap manis. Dan memedaskan sama ada boleh kita guna cili kering ataupun cili padi. Jadi kita rasa manis, pedas dan lemak dan ending tu apabila kita masak, kita masukkan ayam dulu, kemudian kita masukkan bahan-bahan lain. Akhir sekali barulah kita masukkan sayur-sayuran seperti capsicum, Holland onion dan umbuk kelapa. Dan kita kena hidang panas-panas. The best you serve with nasi goreng. Kalau boleh nasi goreng kampung. Dia punya rasa La Bamba Chicago. Terima Chef tu. Okey. Tapi Chef kan umbuk kelapa ni memang kalau kita tengok daripada dua variasi yang Chef kongsikan kita ni dimasukkan pada peringkat paling akhir sekali dan mungkin sedikit mencabar untuk menentukan umbuk kelapa tu setahap mana tu yang kita rasa dia dah cukup atau sedang elok untuk dihidang. Kalau terlebih panas, terlebih lama mesti dia jadi dah lembik pula. Betul tak Chef? Yes. Dia sebenarnya 5 minit sebelum serve, you goreng dulu. Dia teknik goreng ni lebih kurang 3 minit saja. Teknik goreng ni 3 minit. Macam kata let's say you dah serve masak lemak ke, you dah serve ikan goreng ke, dah serve nasi, baru masak goreng umbuk kelapa tadi dengan ayam tadi. Serve ala minit. Chinese food, they will go hot, they will serve hot. Ya, betul. Itu dia. Dan menu ni insya-Allah saya sekarang ni tengah buka hotel. So plan to open ID hotel ni this coming April sebelum puasa. Menu ni saya akan guna untuk bulan puasa di hotel di Kuala Lumpur ni. Jangan lupa jemput wanita hari ni. Ya boleh. Khususnya Fahrin dan Awal ya. Chef, lagi satu kan.
biasanya orang bandingkan ataupun samakan antara umbut kelapa dan juga rebung. Kalau buluh, rebung lah. Kalau kelapa, umbutnya. Tapi kalau jenis masakannya berbeza. Oleh itu kita nak tahu masakan apa yang paling sesuai kalau kita nak letak umbut kelapa ni. Dia sebenarnya bergantung kepada sebagai seorang chef, you kena tahu blend dia punya mixture of dia punya resipi dia. Sebagai contoh, umbut kelapa ni dia lemak-lemak, dia manis-manis. Dia pergi dengan apa? Sebab tu seorang ibu dia mengetahui kalau nak buat ala-ala kampung, dia masuk dia masuk pucuk pegaga ke, dia masuk belimbing buluh ke, then dia masuk benda-benda yang agak-agak berlemak, masam ke. Dia go with prawn ke, with udang ke, with ketam masak lemak ke, daging salai masak lemak, lagilah sedap dengan umbut kelapa. Tapi saya nak buat ala-ala berbeza sikit. Daging salai ni is normal, masak lemak is normal. Apa kata kita buat yang compo fried chicken ni agak different sikit makanan Cina. Kita orang Malaysia kan. Katalah chef ni tadi chef kata chef Sabri dia punya kedudukan dia kreativiti dia. Okey, bila kita cakap pasal kelapa dan juga umbut kelapa ni, selain daripada apa yang kita saksikan ni, apa agaknya variasi lain yang boleh kita guna pakai daripada umbut dan juga mungkin daripada kelapa tu sendiri? Yang kreatif sikit, menu-menu yang kreatif, unik yang mungkin orang tak terfikir lagi, chef. Apa yang boleh agaknya? Saya kalau main dengan saya ni, you go with lobster, you can go with king crab, you can go with king crab, you can go with a lot of things. Tapi yang pentingnya masak, nasihat chef jangan masak terlampau lama. Because you need to bite dia punya crunchy, you need to see dia punya flavor dia lemak-lemak, merdu-merdu macam itulah kata contoh. Itu yang kita ni umbut kelapa go international dah ni. Dah jadi versatile. Chef. Versatile. Saya pasti penonton WHI bila dengar ni macam-macam resepi lagi nak belajar daripada chef guna umbut kelapa khususnya. Apa Instagram chef yang boleh dikongsikan? Dalam Instagram saya just Chef Sabri Hassan, yang logo dia tu, yang belakang dia tu ada logo Biker Chef Malaysia. Saya ada banyak Instagram. Saya memang minat pemotoran. I travel everywhere with motor. Every weekend saya ride, carikan idea baru. So yang inilah dia. Jadi siapa nak follow ataupun IG dan juga Facebook Chef Sabri Hassan, silakan. Dan kami doakan selamat maju jaya dan untuk pembukaan hotel chef tu tadi, insyaAllah kami WHI menantikan jemputan daripada chef. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih, Chef. Chicago Milano. Terima kasih, Chef. Okey. Jadi cukup menarik sebenarnya bila kita cakap pasal masakan ataupun makanan ni, sebenarnya berbalik kepada kreativiti seseorang. Dan itu antara unik dan menariknya Chef Sabri Hassan. Okey. Farid, sebelum kita ke resepi-resepi yang seterusnya, mesti ramai tak sabar nak tahu apa yang depan kita ni kan. Betul. Kita nak saksikan rangkuman TikTok cara-cara membuat kuih-kuih Melayu menggunakan kelapa. Jom disaksikan. Ini mesti sedap ni, mesti sedap. Matahari dan sang rembulan berhari-hari bersama-sama menerang alam setiap masa, tidak pun pudar cahayanya menerang alam setiap masa, tidak pun pudar cahayanya. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Mana satu favourite? Tapi itulah bangganya saya kan bila kita melihat masakan-masakan tradisi Melayu ni memang boleh menggunakan pelbagai bahan termasuk daripada kelapa yang kita saksikan tadi sebenarnya. Kalau kita tengok masak lemak tu dah biasa sangatlah santan tu, tapi bila kita tengok serunding, kita tengok tadi buah Melaka, onde-onde dan sebagainya, memang cukup menarik. Sekarang ni onde-onde yang banyak gunakan kelapa tu kan pun dah jadi international, dah jadi aiskrim, dah jadi minuman. Pelancong-pelancong pun dah tahu dah
keistimewaan Malaysia ni. Kek pun ada juga awak. Betul? Kek onde-onde. Okey. Baik, sekarang ni ni kandy kelapa kat depan kita berwarna-warni ni, kita terus bersama dengan Puan Hanani Badruddin. Assalamualaikum Puan Hanani. Waalaikumsalam. Wah, pengasas sweet honey bee kandy kelapa, betul Betul, sweet honey bee. Okey, kalau tengok cukup menarik sekali Puan Nani, kandy kelapa di depan kita ni. Dari mana Puan dapat idea untuk nak buat kandy kelapa ni? Dengan warna-warni dan sebagainya ni. Asal usul dia, saya memang suka kandy kelapa. Masa zaman saya kecil-kecil, mak saya rajin buat. Jadi bila dah besar ni tekak terasa nak makan, mintalah resepi daripada dia. Saya cuba, tengok menjadi pula. Lepas tu bila saya cuba jual pada kawan-kawan, dapat sambutan. Maka tercetuslah bisnes kandy kelapa sweet honey bee. Pada peringkat awal kan, Puan Nani sebenarnya tersangka tak sebenarnya yang kandy kelapa ni kan boleh menjadi satu perniagaan yang menjana pendapatan untuk Puan Nani sendiri? Dari teringin tu kan? Daripada teringin tu. Ya, sebab saya pelbagaikan dia punya perisa dan juga dia punya warna supaya dia jadi lebih relevan lah untuk zaman sekarang, untuk customer zaman sekarang. Dan Puan Nani pun sebelum ni bekerja dalam bidang minyak dan gas kan? Dan sekarang ni fokus penuhnya dalam perniagaan ke bagaimana? Ya, sekarang saya perniagaan online sepenuhnya. Saya dah tak bekerja lagi. Duduk kabarnya penerbit saya kata duduk overseas Ya, saya ada duduk di Saudi dan juga di Perancis. Okey, sambil-sambil kita bersembang tu Puan Nani, jom kita tengok sebenarnya macam mana kita nak buat kandy kelapa ni. Kita nak mengajak jadi boleh kongsikan, silakan. Sebenarnya kandy kelapa ni dia tak guna banyak bahan, tapi yang penting kualiti kelapa tu kena yang tak berapa tua dengan kena parut putih. Lepas tu kita kena kacau selama 1 jam dekat atas api yang sangat kecil. Lepas tu sentiasa kena kacau, kalau tidak nanti bawah dia hangus. Okey. Berapa lama tu nak kacau Puan? Dalam masa 1 jam, lepas tu bila dia dah kering, lepas tu kita terapkan dia dekat atas loyang. Lepas tu kita kena tunggu dia kering sepenuhnya baru kita boleh potong. Okey, dan kemudian kalau kita tengok sebenarnya 1 jam tu lama tau. Kemudian kita pun tak boleh nak biarkan dia. Maknanya kita mesti sentiasa perhatikan. Betul Puan Nani kalau tidak betul. Nampak senang nak buat kandy kelapa ni tapi sebenarnya tidak, sebab kadang-kadang jenis kelapa pun ada mood dia. So kita kena tengok jenis kelapa yang kita dapat daripada supplier. Kadang-kadang cara dia parut pun ada faktor untuk kita tunggu whether nak tunggu dia sampai betul-betul kering atau tidak. Dan Puan, kalau saya lihat warna-warnanya ni memang cukup ceria sekali. Dan bila Puan buka perniagaan ada buat untuk door gift dan sebagainya juga tak? Ada. Kalau contohnya ni saya tunjuk saya door gift yang untuk ada 4 pieces ni. Okey, ada depan kita ni. Dia sangat popular untuk majlis kenduri pernikahan, perkahwinan, hari jadi dan sebagainya lah. Okey, dan kalau kita lihat kandy kelapa ni nama pun kandy, dia mestilah manis kan. Tapi katalah kalau kita boleh variasikan cita rasa setiap daripada kandy ni, boleh ke Puan? Maksudnya contoh ada yang rasa vanila sikit, coklat dan sebagainya. Sesuai tak untuk kita acukan dalam kandy kelapa ni? Boleh, sebab kami pun ada pelbagai perisa. Contohnya perisa yang klasik adalah perisa rose dengan vanila. Dan kami juga ada perisa sekarang, ada perisa sweet corn, apple dan kadang-kadang ada juga yang ada permintaan untuk perisa coffee. Oh, okey, ada macam-macam perisa ya. Puan, bila sekarang ni saya lihat dah macam berkembang maju jugalah kandy kelapanya. Ada idea-idea lain juga ke nak buat manisan-manisan berdasarkan buah kelapa ni Puan Nani? Mungkin in future kita kena buat lebih penyelidikan, tengok mana yang lebih popular lah. Itulah dia bila dah buat penyelidikan R&D ni kan, nak tahu sesuai ataupun tidak. Ini pun resepi coconut candy ni saya olah sendiri, bukan lagi resepi ibu saya, tapi saya olah sendiri untuk kurangkan kemanisan dan pelbagai saya ambil kira feedback daripada customer. Okey Puan pernah menetap di negara orang memang dah lama kan. Jadi tentang makanan yang berasasan kelapa ni di tempat-tempat orang ni banyak ke ataupun memang suatu yang jarang kita temui? Di Saudi, di Paris kan.
Sebenarnya tak, sebab contohnya kalau di Saudi tu memang tak ada pokok kelapa. Jadi saya kena pergi ke kedai macam Asian store untuk dapatkan kelapa parut di sana. Di Paris juga saya kena pergi ke store yang jual barang-barangan India untuk dapatkan kelapa parut. Jadi kelapa sana tidak berapa kualiti tak berapa baik bandingkan dengan di Malaysia. Saya ada idea Puan Nani. Puan Nani buat banyak-banyak import ke sana. InsyaAllah. Okey, saya kira sebenarnya sekarang ni ramai yang mula berkira-kira untuk mungkin menempah daripada Candy, daripada Puan Nani sendiri. Mungkin boleh kongsikan Instagramnya, silakan. Ya, kalau nak order, bolehlah follow kami di Sweet Honeybee Instagram dan juga Facebook page kami, The Sweet Honeybee Shop. Kami juga boleh mengpost ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Hanani Badruddin daripada Sweet Honeybee. Terima kasih juga hantar kepada kami di studio ni. Semoga dimurahkan rezeki. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Nani dari Johor Bahru. Okey, baik. Tanpa meninggalkan masa lagi, kita ada satu lagi yang perlu kita kongsikan, iaitu apa tadi? Nyok. Kita nak nyok share jelly. Nyok legend. Okey. Nyok jelly. Kita bersama dengan Puan Nurliana Muhammad Azmi, iaitu pengasas Nyok Legend ya. Assalamualaikum Puan. Ya, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Puan, kalau nyok tu betul kata nyok jelly nyok ke macam mana ni? Kita nak panggil ni. Kalau orang Kedah sebut nyok, kalau orang KL sebut kelapa kan? Ya. Okey, kalau yang itu kita sebut jelly kelapa dari Nyok Legend. Okey. Baik, ini memang kegemaran saya, Fahdin, jelly kelapa. Tapi bukan senang nak jumpa yang betul-betul melt in your mouth. Belum makan tu cair je. Sekarang ni apa dia? Macam-macam apa? Kita tengok. Itulah. Yang ini ada lychee. Yang ini ada lemon. Yang itu pakai apa tu orang kata pakai beetroot Buah naga. Macam-macam lagi. Sebenarnya kalau kita tengok kebiasaannya, jelly kelapa ni orang biasa buat perisa original. Tapi macam mana Puan boleh ada idea nak mempelbagaikan dengan letak lychee dan macam-macam buah-buahan ni? Puan? Sebenarnya saya bermula dengan jelly kelapa original. Okey, yang dalam cup tu. Betul. Okey. So bila kita berjualan, PKP yang pertama kita ada sedikit drop sale kan. So kita cuba berfikirlah satu idea macam mana untuk kita jual secara online sebab kedai semua dah tutup. Okay, so jadi saya gunakan idea ni yang saya keluarkan jelly dalam buah ni masa kenduri kahwin adik saya. Dapat pujian lah masa tu, satu kreatif. So saya kata dengan suami kita run lah untuk PKP yang pertama, mana tahu ni rezeki kita. So saya start dengan original. Bila dah start dengan original tu, mulalah timbul bukan lychee tau. Longan. Longan besar ni longan ni. Okey. Okey. Lepas jelly tu kelapa longan. Okey, next kita flavor yang baru, bila kita dapat sambutan kita cuba pelbagaikan lagi lah dengan jelly kelapa lemon. Okey, yang itu jelly kelapa. Kami juga kalau kita dapat lihat sekarang ni pun ada juga buat coconut milkshake juga ni. Bagus pula saya, Barin. Kalau ada yang cuba-cuba nak membuat sendirilah agaknya, apa mungkin cara bagaimana nak buatnya ni? Jelly coconut milkshake. Coconut milkshake. Coconut shake. So coconut shake tu senang, mudah je sebenarnya. Dia gunakan isi kelapa. Kita blend isi kelapa, air kelapa, susu. Dan kita blend, nanti kita kena letak juga isi kelapa tu supaya dia lebih rasa kelapa lah. Kalau tak nanti kita macam minum air susu, aiskrim biasa je. Aiskrim pun diletakkan juga, Puan? Dia macam float float. Diletakkan semasa kita blend. Okey, ni saya nak tanya, kalau kita letak santan boleh tak? Sebab bagi saya kan itu lagi rasa kelapa dia tau. Santan tak sesuai sebab nanti kalau saya tak letak santan lah sebab nanti
saya lebih letak aiskrim untuk naikkan lemak dia. Okey Puan, yang ni saya nak tanya. Tadi katanya isi kelapa, lepas tu dengan susu dan juga ais. Air kelapa tu kena letak juga ke tidak? Kena campur tak juga air kelapa tu? Ya, air kelapa kita kalau daripada Nyok Legend kita akan guna 100% air kelapa lah, tak ada campur air. Kadang-kadang dicampur. Betul-betul. Kalau tak santai tu jadi cendol ni dia. Okey, baik Puan. Apa lagi perisa-perisa yang sesuai kalau kita nak buat jali kelapa ni? Sebenarnya banyak R&D kita untuk contohnya macam nata di koko, banyak yang boleh ditiru wasi, tapi perlu di R&D kan dululah sebab dia rasa tu yang membuatkan kita sukar untuk menarik orang untuk ni. Sebab macam jeli kelapa longan itu sendiri itu adalah memang resepi yang saya buat. Ini signature lah ni. Okey Puan, kalau kita tengok sebenarnya Puan ada juga membuat penghantaran, betul Ya betul. Saya kira kita ada tim Nyok Legend, ejen-ejen di selatan, utara dan Lembah Kelang dan KL lah. Jadi kalau untuk delivery boleh Roger dengan tim kami, tapi kalau untuk pick up boleh ke kedai kami lah di Warung Nyok Legend di Sungai Ramalua. Yang saya nak tanya tu sebenarnya kan, cabaran menguruskan kelapa ni bukannya mudah. Apatah lagi dengan apa kata sebiji kelapa ni nak dihantar dengan bahan-bahannya dari segi ketahanannya. Jadi macam apa cabaran tentang menguruskan perniagaan seperti ini? Kalau nak cakap berdasarkan cabaran ni sangat besarlah cabaran dia. Satu, dari segi kelapa tu sendiri. Sebab mainan kelapa ni dia tak sama macam buah biasa. Kadang-kadang kita tak diisi kan. Bila kita nak kupas tak diisi, so kita reject buah tu. Sebab jeli kelapa yang kita bagi ni memang yang ada isi kat tepi tu, so kita tak buang kan. Jadi dia boleh makan sekali dengan longan ke lemon lah macam tu. Itu kelebihan daripada Nyok Legend lah. Lepas tu bila tim kita nak hantar tu, dan pastikan dalam 2 ke 3 jam tu pastikan dah sampaikan customer, dan customer tu mesti ada kat rumah lah. Sebab bila customer tak ada kat rumah, sampai dia akan jadi basi. Betul. Puan Yana, sedikit tips lah mungkin kalau mereka nak buat di rumah kan, apa yang sebenarnya membuatkan jeli tu tak menjadi? Sebab ada kali bila kita makan, alamak tak best lah rasa jeli ni. Apa tips dia secara mudahnya? Biasanya kalau kita buat tu, kita yang biasa buat di rumah diguna agar-agar. Itulah agar-agar tu lah yang dia sikit atau banyak tu membuatkan dia ada jadi ataupun tak masa. Jadi. Kuantiti dia lah ya. Okey Puan, saya pasti ramai dah mula nak mencuba dan juga nak menempah. Jadi di mana mereka boleh membeli ataupun menempahnya? Okey, boleh ke IG saya Nyok Legend, dan dekat situ ada senarai-senarai ejen yang kawasan berkenaan lah. Jadi jika kawasan tu berdekatan dengan tuan, boleh terus WhatsApp dengan ejen kita. Dan IG dan juga Facebooknya Nyok Legend. Nyok Legend. Nyok Legend. Baik Puan, untuk kita nak yang ke utara, trip yang kita akan jalan 13 hari bulan ni. So geng utara, yang utara boleh buat order lah. Sebab kita punya trip ke utara setiap 2 minggu. Okey, baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Nurliana, dan juga terima kasih kerana menghantarkan kami Nyok Legend Jelly ni kat sini ni. Dekat sini pun ada juga ya. Sini pun ada juga. Terima kasih daripada Nyok Legend ya. Okey, sama. Terima kasih Farin dan Hawa. Baik, jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini, Chef Sabri Hassan, Puan Hanani Badruddin dan juga Puan Nurliana Muhammad Azmi kerana bersama dengan wanita hari ini. Daripada sebiji kelapa, macam-macam menu kita boleh kongsikan pada hari ini. Itulah dia Farin, dan kita harapkan memberi manfaat kepada semua penonton kita. Macam-macam mereka boleh belajar, boleh dijadikan perniagaan dan juga sumber pendapatan juga. Kita akan melihat seketika, tapi selepas ni kita ada dendam. Siapa yang berdendam ni? Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Tadi sebelum berehat saya kata ada yang berdendam. Siapa yang berdendam ni awak? Penunggu yang dendam. Kerana itulah filem terbaru ditonton sinema, iaitu filem Dendam Penunggu sudah mula menghantui penonton bermula 5 November, dibintangi oleh pelakon muda yang sedang menyinar iaitu Ismail Izzani, Shalma Eliana Belladonna, Iman Akil dan Atik Azman. Dan jangan lupa untuk melanggan di www.cinema.tonton.com atau muat turun aplikasi Tonton dengan harga sewaan RM12.90 dan boleh menonton selama 48 jam. Ada juga TikTok #Dendam Penunggu Challenge yang sedang berlangsung bermula 5 November hari itu hinggalah 21 November 2021. Challenge. 5 pemenang yang paling kreatif akan memenangi wang tunai RM300. Oleh itu, untuk maklumat lanjut, sila ke TikTok Tonton Sinema sekarang. Baik, kita terus bersama dengan pelakon-pelakonnya. Kita bersama dengan Shalma Eliana dan juga Belladonna yang telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum adik-adik. Dendam Penunggu, siapa yang dendam, siapa yang penunggu ni? Waalaikumsalam. Hai bang, hai kak. Hello. Okey. Bella, kita nak tanyalah apa kisahnya Dendam Penunggu ni? Okey, Dendam Penunggu ni dia berceritakan tentang budak-budak yang baru masuk asrama. Lepas tu kiranya dapat tahu ada satu tingkat atas ni, Blok M, adalah macam tempat yang misteri. So diorang ni macam nak sangat tahu apa benda yang ada dekat Blok M tu. So diorang cabar diri sendiri untuk pergi ke Blok M tu, lepas tu diganggu oleh apa entiti yang ada dekat Blok M tu. Bella, share sikit watak Bella dalam Dendam Penunggu ni. Okey. Bainun ni daripada Kedah, dia berlorat utara. Lepas tu dia seorang yang melata and then dia seorang yang penakut. Nama Bainun. Suka saya nama Bainun tu. Klasik. Okey, kita nak tanya pada Shalma pula. Okey, Shalma, kita juga difahamkan bahawa filem ini mengetengahkan mesej anti-bully. Jadi sedikit sebanyak bagaimana mesej ini disampaikan melalui filem ini, Shalma? Okey, so dalam filem ini kita nampaklah macam ragging yang telah terjadi dekat macam asrama ke sekolah ke kat mana-mana yang mungkin orang yang mungkin ramai orang tak tahu. So dalam cerita ni kita ceritalah dulu masa zaman sekolah orang kena bully, orang kena tendang, tapi usually when kita cakap pasal benda tu dekat parents ke, dekat orang yang kita kenal ke, not everybody macam percaya or take it seriously, tapi we are just telling the message yang sebenarnya benda ni berlaku. And kalau boleh we want to stop it lah, sebab benda tu dah dulu sampai sekarang berlaku. Dia punya keterukan bully tu dah berbeza lah sekarang kan. Like when you hear macam now it's at a point where macam people actually die. So kita tak nak lah benda tu berlaku because it can affect us mentally, physically. So we just want to share the message yang dalam cerita ni, especially ada satu tu part ragging dekat Padang Bola, part ragging dekat Tandas tu semua. Itu actually memang betul-betul berlaku sebab saya pun sendiri ada kawan-kawan yang memang kena bully. Saya tak pernah go through benda tu, tapi I know it's real lah. So this movie is a good kiranya good film yang boleh share ke orang luar sana that kita patut be more aware about benda-benda ni. Sebab sebenarnya macam-macam cara untuk kita share ataupun kongsikan kesedaran tentang bahayanya bully ni kan, antaranya melalui filem. Jadi kalau kita lihat barisan pelakon dia, Fahrin, semuanya muda-muda, semuanya sebaya. Macam sebaya mana? Saya. Sebaya Fahrin. Dalam mimpi. Macam mana nak create chemistry tu ataupun nak berlakon sekumpulan anak-anak muda kan nak berlakon bersama sekali. Jadi macam mana keadaan tu? The chemistry tu sebenarnya awal-awal dah ada, sebab saya at first masa saya dapat tahu pasal filem ni, saya tengok dia punya cast tahu siapa. Ada Ismail, ada Imran, ada Bella. So Bella saya baru kenal masa tu, tapi sebenarnya senang nak ngam juga dengan Bella ni. Kita sama-sama satu kepala je semua. And then macam Imran memang kawan, Mail pun memang kawan. So I feel like cerita ni walaupun dia menakutkan, tapi masa tengah shoot tu semua orang actually have fun tau masa tu. And chemistry tu memang dah ada sebab umur kita orang tak jauh mana pun. And then kita orang semua satu kepala, Atik pun sama. And nak build the chemistry tu very easy sebenarnya. I mean like the first few days memanglah kita baru nak kenal, baru nak kenal Bella, karakter dia macam mana. Tapi kejap je sebab kita orang shoot dalam 7 hari je kan Bella, tak silap 8 dalam like macam a week je. So
within a week tu we can gain a lot already from that. And tak susah lah. I think it was pretty easy. Okey, Bella, sampaikan pesanan anda kepada semua penonton-penonton kenapa mereka harus menonton Dendam Penunggu ni dan juga sedikit mesej anti-bully lah daripada seorang remaja seperti anda kepada mereka. Silakan. Okey. So, kenapa korang kena tengok Dendam Penunggu ni? Sebab dia memang mengisahkan, boleh dikatakan kisah benar jugalah. Sebab macam mana life students go through keadaan yang kena bully, apa yang jadi dekat asrama, apa yang jadi bila ada something kita mengkacau benda-benda yang tak sepatutnya kita kacau. So, mesej Bella pula kepada yang suka membuli ni, jangan rasa anda ni hebat bila anda membuli seseorang. Sebab mungkin pada ketika itu anda rasa anda hebat membuli orang, tapi bila benda itu jadi dekat awak sendiri, awak pun akan rasa macam mana perasaan orang yang kena bully. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Shalma Aliana dan juga Bella Doana, antara pelakon-pelakon Dendam Penunggu kerana bersama dengan kami di Wanita hari ini. Dan kepada anda semua, para penonton, jangan lupa saksikan Dendam Penunggu di Tonton Sinema. Terima kasih banyak-banyak Bella dan juga Shalma. Terima kasih. Thank you. Macam-macam lagi perkongsian ingin kami bawakan kepada anda penonton Wanita hari ini, tapi kita nak berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita hari ini. Ada satu benda nak tanya kepada penonton kita. Adakah anda perlukan cara cekap kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali mantapkan perniagaan? Dan inginkan penyelesaian periklanan kreatif untuk menambat hati pelanggan sasaran? Program Reconnect 2022 lah jawapannya. Khas untuk anda, Reconnect 2022, sebuah sesi rundingan virtual 30 minit percuma yang akan mengajar anda bagaimana TV3 boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan penyelesaian mampu milik dan terbukti dengan diskaun sehingga 80%. Oleh itu, daftar hari ini di rsvpreconnect.com. rsvpreconnect.com. Ini satu program yang cukup menarik kerana apa? Ramai sekarang ni nak mula berniaga balik, nak mencari kos-kos yang terbaik kan untuk perniagaan mereka. Betul. Tapi antaranya perniagaan-perniagaan seperti ini. Yang sebenarnya kalau yang boleh dilakukan. Sebenarnya kan dari apa yang kita minat kan, tadi kita kongsikan craft menggunakan tempurung kelapa. Ini minat makan kandi kelapa. Dibuatnya gula-gula kelapa kan, boleh jadi perniagaan pula. Dan jeli kelapa pun ada juga. Dan kepada anda semua juga, kalau kita lihat setiap daripada apa juga yang kami kongsikan ini, kalau kita lihat hari ini apa yang menarik perhatian kita adalah kreativiti setiap daripada tetamu kita dan apa juga pengisian yang kami kongsikan terhasil pelbagai menu ataupun variasi menarik dari sebiji kelapa. Betul tu Farin, sebab kalau kita tengok jeli kelapa mana-mana pun ada kan. Betul. Tapi bila dah letaknya kreativiti ni, macam-macam perisa ada depan kita ni Farin. Dan okey, baik, rasanya ramai dah mula menghubungi tetamu-tetamu kita untuk mendapatkan tempahan mereka. Tetapi apa yang lebih kami nak tumpukan kepada anda di hujung siaran ini adalah apakah topik kita pada hari esok. Kerana esok kita akan bersama dengan anda mengenai persediaan awal musim tengkujuh. Ya, cuaca tak menentu sekarang ini, tapi kebanyakannya hujan lebat di sini pun kan. Kadang-kadang kita bangun awal pagi nak pergi bersenam, tengok hujan lebat dan tak kurang juga berita tentang mereka yang berkelah. Tiba-tiba berlakunya banjir kelak disebabkan kepala air dan sebagainya. Oleh itu, kita nak kongsikan apa langkah-langkah keselamatan dan kepada mereka yang berada di kawasan berisiko banjir, persediaannya bagaimana. Terutamanya yang ada penyakit lah, kena simpan ubat di kawasan yang selamat. Okey, pelbagai orang kata ilmu ataupun tips yang mereka tidak tahu. Antaranya apa yang kami kongsikan, macam semalam saya pernah kongsikan, di mana bila air pasang besar dan sebagainya, anak-anak ni tengah-tengah malam masih lagi main air kat depan rumah. Bahaya dan sebagainya. Ya, sebab itulah kita sering kali ingatkan kepada anda dan pastinya itu yang akan dibincangkan esok jam 12 tengah hari. Mungkin banyak yang anda rasa anda tahu, tapi lebih banyak mungkin anda tidak tahu. Jadi pastikan anda bersama kami esok jam 12 tengah hari. Jadi kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini
bekerja, mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari